Hai, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 11 ingin membuat pembentangan tentang tajuk filem yang kami pilih, iaitu filem Hindi yang diberi nama My Name is Khan. Antara isu psikologi yang terdapat dalam filem ini ialah yang pertama, psikologi klinikal, iaitu sains dan praktikal psikologi yang berkaitan dengan analisis, rawatan dan pencegahan kecacatan psikologi manusia dengan peningkatan penyesuaian dan keberkesanan peribadi. Dalam filem ini, walaupun Rizwan menghadapi penyakit autism, namun Rizwan seorang anak yang sangat bijak dalam pembelajarannya dan ianya mudah untuk memahami apa yang dipelajari olehnya, seperti ia menguasai bahasa Inggeris dan dapat membaiki alat-alat yang rosak. Yang kedua pula ialah psikologi kognitif, iaitu ia merujuk kepada cabar psikologi yang mengkaji bagaimana orang berfikir, menganggap ingatan, belajar bagaimana orang memperoleh atau memproses dan menyimpan maklumat. Dalam filem ini, ketika Rizwan dan Samir, iaitu anak kepada Mandira yang merupakan anak tirinya yang pergi ke muzium, Rizwan berhasil memenangi kuis dengan menyebut nama bintang-bintang dengan cepat dan tepat. Rizwan juga dapat memproses dan mempunyai ingatan yang sangat bagus. Yang ketiga, psikologi kepribadian seperti berfikir, perasaan, bertindak, percaya, kawal diri, organisasi tingkah laku individu, kemahiran berhubung, interpersonal dan lain-lain. Ia juga mengkaji perbezaan. Yang ketiga, psikologi kepribadian seperti berfikir, perasaan, bertindak, percaya, kawal diri, organisasi tingkah laku individu, kemahiran berhubung, interpersonal dan lain-lain. Jika kita lihat dalam filem ini, iaitu apabila Rizwan timbulnya perasaan dan menyukai Mandira, ianya selalu ke tempat Mandira bekerja. Pada suatu hari, Rizwan mengajak Mandira untuk kahwin dengannya. Antara bentuk atau jenis kecelaruan yang terdapat dalam filem ini ialah yang pertama, kecelaruan rasa cemas ataupun anxiety, iaitu keadaan pesakit dalam keadaan takut atau bimbang yang sangat kronik. Sesungguh pun, tidak ada rangsangan yang khusus setiap peristiwa yang menjadi timbulnya sebab ataupun rasa takut dan cemas. Dalam filem ini, terdapat satu perayaan ataupun sambutan yang dilakukan oleh masyarakat kejiranan Rizwan Khan itu, dan suasana ketika itu sangat bising dan dipenuhi dengan warna kuning sehingga membuatkan Rizwan menjadi hilang kawalan dan rasa sedikit cemas. Kecelaruan yang kedua ialah iaitu kecelaruan kebimbangan, di mana contohnya kecelaruan rasa panik atau iaitu mudah rasa cemas, agrofobia dalam situasi baru, ataupun kecelaruan tekanan iaitu stress disorder. Dalam filem ini, setelah kematian ibunya, Zakir iaitu abangnya meminta Rizwan Khan untuk tinggal di Amerika bersamanya di San Francisco. Setibanya Rizwan di Amerika, ia bertemu dengan isteri Zakir yang bernama Hasina yang merupakan seorang tenaga pengajar dalam bidang psikologi di sebuah universiti kota San Francisco. Hasina merupakan orang pertama yang menyedari bahawa Rizwan Khan ini mengalami penyakit sindrom Asperger. Hasina berusaha untuk mengubati rasa bimbang ataupun takut terhadap benda kuning ataupun bunyi yang bising dalam diri Rizwan. Hasina juga mengajar Rizwan tentang selok-belok kawasan bandar tersebut dan cara untuk mengatasi bunyi yang bising itu. Kesan kecelaruan psikologi yang pertama ialah kesusahan untuk berkomunikasi, di mana hal ini akan datangkan kesan yang negatif kepada Rizwan Khan dan juga orang lain, dan akan menyebabkan satu perbualan yang tidak akan tahan lama dan akan datangkan kebingungan kepada orang lain. Yang kedua ialah kesulitan untuk menatap mata, akan menyebabkan orang yang akan bercakap dengannya berasa hairan dengan melihat tingkah laku yang diperlakukan oleh Rizwan Khan dengan hanya tidak menggunakan eye contact dan hanya tidak akan memandang orang yang bercakap dengannya. Yang ketiga ialah sensitif akan bunyi yang bising dan juga menampakkan objek yang berwarna kuning, akan menyebabkan beliau akan bertindak seperti takut dan cemas dan membuatkan kekeliruan kepada orang lain yang melihatnya. Yang keempat ialah mengulangkan perkataan yang sama apabila bercakap dengan orang ataupun terdengar perbualan orang lain, dan akan mengulangkan perkataan tersebut berkali-kali. Kelima ialah mudah menjadi sasaran buli, ketika mana di bangku sekolah dia sering dibuli oleh rakan-rakan kerana perlakuannya aneh dan lain daripada orang normal yang berada di sekelilingnya. Faktor yang menyebabkan berlakunya kecelaruan psikologi dalam filem ini, yang pertama ialah memiliki ketertarikan atau obses, di mana pertama kali Mandirah menolong Rizwan mengusir orang ramai yang memarahi beliau, dan dengan itu Rizwan sering mengganggu Mandirah di tempat kerja. Yang kedua ialah tidak mampu untuk bertatap mata. Permulaan ini dinampak oleh Hasina ketika Hasina menunggu Rizwan di luar rumah, lalu Rizwan terus memasuki rumah. Yang ketiga ialah sensitif akan bunyi yang bising. Rizwan terdengar bunyi loceng dari kereta api yang kuat ketika itu untuk melintas, lalu beliau berasa panik dan juga cemas.
Yang keempat ialah melihat satu objek yang berwarna kuning. Ketika Rizwan datang ke tempat kerja Mandira dan Mandira keluar dengan memegang jaket berwarna kuning, lalu Rizwan merasa ketakutan dan berlalu pergi. Yang terakhir sekali ialah pengulangan perkataan yang dilakukan oleh Rizwan di pejabat adiknya ketika mana adiknya bercerita tentang perniagaannya di Amerika, dan Rizwan mengulang perkataan Amerika berkali-kali sehingga masuk ke bilik adiknya. Teori psikologi yang dapat dikaitkan dengan watak atau jalan cerita dalam filem My Name is Han adalah teori pemprosesan maklumat. Teori pemprosesan maklumat ini telah dikembangkan oleh Richard Atkinson dan Richard Schifrin. Salah satu teori psikologi berkaitan teori pemprosesan maklumat yang dapat dikaitkan dalam filem ini adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan store yang menyimpan pengalaman tertentu untuk dikaitkan dengan pengalaman baru bagi memudahkan pembentukan maklumat baru berlaku. Oleh itu, maklumat boleh disimpan selama beberapa minit atau bertahun-tahun. Ingatan jangka panjang tersebut dapat dikaitkan dengan satu babak di mana Han bertemu dengan Mama Jenny dan mereka menceritakan kembali tentang kematian suami Mama Jenny dan anaknya iaitu Samir. Seterusnya ialah teori motivasi yang diperkenalkan oleh hierarki Abraham Maslow. Menurutnya, seseorang individu itu akan merasakan tenang dalam hidup mereka dan memerlukan pergaulan sosial. Keperluan sosial merangkumi perasaan ingin bergaul dan bercampur dengan masyarakat lain, saling mempercayai antara satu sama lain, serta memiliki dan dimiliki. Teori motivasi ini juga adalah penggerak dari hati seseorang untuk melakukan sesuatu perkara atau tujuan. Sebagai contoh, hubungan yang terjalin di antara Razwan Han dan Mandira Han yang berjumpa secara kebetulan semasa dia ingin melintas jalan dan hampir dilanggar oleh lepas. Bermula pada saat tersebut, mereka makin rapat sehingga Han mengajak Mandira untuk berkahwin kerana dia telah jatuh cinta terhadap Mandira. Akhir sekali, teori personality. Teori ini dikembangkan oleh Freud dan ia mendefinisikan teori personality ini sebagai sifat-sifat yang menggambarkan diri seseorang individu, iaitu merujuk kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan oleh orang lain atau merujuk kepada perasaan-perasaan yang dialami oleh seseorang dalam dirinya sendiri. Salah satu ciri personality yang dapat dikaitkan adalah ciri personality introvert yang ada pada Rizwan Han kerana dia adalah seorang individu yang sensitif, gemar berseorangan dan kurang bergaul dengan ramai orang. Penjelasan khusus kecelaruan yang terdapat dalam filem tersebut adalah Rizwan Khan telah mengidap penyakit sindrom Asperger. Penyakit ini adalah kecacatan yang berlaku pada bahagian sistem saraf. Penyakit ini telah ditemui oleh Hans Asperger pada tahun 1941. Sindrom Asperger ini akan mengganggu pesakit untuk berkomunikasi dan berinteraksi bersama orang lain. Selain itu, sindrom ini biasanya terjadi kepada kanak-kanak dan berterusan sehingga pesakit tersebut dewasa. Antara ciri-ciri sindrom Asperger adalah pesakit sukar untuk berinteraksi dengan baik bersama ahli keluarga maupun orang luar. Selain itu, pesakit juga sukar untuk melakukan hubungan mata semasa berbual bersama orang lain. Seterusnya, pesakit kurang memahami isu-isu sosial dan emosi yang terdapat pada orang lain. Akhir sekali, mereka sensitif kepada cahaya dan juga bunyi yang bising atau nyaring. Seperti yang terdapat dalam filem tersebut, Rizwan Khan tidak boleh mendengar bunyi yang bising dan juga melihat sesuatu objek yang berwarna kuning. Faktor yang menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit tersebut adalah faktor genetik yang diwarisi dalam ahli keluarga. Yang kedua adalah pendedahan toksin yang boleh mengakibatkan gangguan pada sistem saraf. Rawatan yang diperlukan adalah menjalani psikoterapi 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Hal ini untuk mengajar pesakit untuk berinteraksi dengan lebih baik. Bagaimana kehidupan dengan adanya kecelaruan psikologi tersebut? Pesakit akan senang dibuli kerana kekurangan yang ada pada diri pesakit. Selain itu, pesakit juga tidak mempunyai ramai kawan. Seterusnya, pesakit tidak dapat melakukan sesuatu benda yang baru. Hal ini kerana kebanyakan pesakit yang mempunyai sindrom tersebut akan melakukan perkara yang sama berulang kali pada setiap hari. Akhir sekali, pesakit tersebut akan mengalami tekanan dan kemurungan. Antara 3 jenis personality yang terdapat dalam filem My Name is Khan ialah personality introvert. Personality introvert ini merupakan ciri individu yang lebih kepada aspek dalaman seperti pemalu, pendiam, susah bergaul, sensitif dan gemar berseorangan. Personality introvert ini terdapat pada watak Rizwan Khan yang menghidap penyakit Asperger syndrome. Rizwan Khan seorang yang susah bergaul,
sering melakukan kerja secara berseorangan dan seorang yang sensitif. Contohnya, dari kecil, Rizwan Khan suka membaiki peralatan yang rosak secara berseorangan. Selain itu, Rizwan Khan seorang yang sensitif, iaitu dia akan berpusing apabila melihat warna kuning dan ketakutan jika berbunyi sesuatu yang bising. Selain itu, jenis personality yang terdapat dalam filem My Name is Khan ialah personality extrovert. Personality extrovert adalah lebih bersifat kepada dunia luaran berbanding dunia dalaman seperti suka bergaul, peramah, tidak malu dan prihatin kepada orang lain. Personality extrovert ini terdapat pada watak Hasina iaitu adik ipar kepada Rizwan Khan. Hasina seorang yang sangat prihatin dan boleh menyesuaikan diri dengan abang iparnya. Contohnya, Hasina adalah orang pertama yang menyedari bahawa Rizwan Khan mempunyai penyakit Asperger Syndrome setelah Rizwan Khan tiba di Amerika. Hasina menunjukkan sikap keperhatiannya dengan mengubati ketakutan Rizwan Khan dengan memberi handycam kepada Rizwan Khan untuk tidak takut kepada tempat baru. Hasina juga mengambil berat kepada Rizwan Khan dengan menghantarkannya ke pusat pengendalian autism. Seterusnya, jenis personality yang terdapat dalam filem My Name is Khan ialah personality neuroticism. Personality neuroticism merupakan personality yang ada pada diri individu yang boleh mengawal emosi atau tekanan, teguh pendirian, sabar dan tenang dalam menghadapi masalah. Tingkah laku tersebut adalah merupakan personality neuroticism yang rendah. Personality neuroticism ini terdapat pada watak Razia Khan iaitu ibu kepada Rizwan Khan. Contohnya, Razia Khan merupakan ibu yang sangat penyabar dalam menjaga anaknya yang menghidap penyakit Asperger Syndrome. Selain itu, Razia Khan seorang yang tenang dalam menghadapi masalah sepanjang menjaga anaknya dan dia seorang yang penyabar dan mampu mengawal emosi kerana memahami keadaan anaknya yang tidak normal. Razia Khan yakin bahawa anaknya boleh menjalani kehidupannya sendiri dan boleh mencapai kebahagiaannya sendiri. Untuk pembelajaran kognitif, Rizwan Khan ni dia dilahirkan dengan satu penyakit Asperger Syndrome yang menyebabkan tumbesarannya agak berbeza berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain. Penyakit ini merupakan satu gangguan neurodevelopmental yang akan menyebabkan seseorang individu tu akan mengalami kesukaran dari segi interaksi sosial dan juga komunikasi non-verbal. Penyakit ini akan menyebabkan Rizwan akan mengulangi beberapa perkataan tertentu. Salah satunya ialah My name is Khan and I'm not a terrorist. Rizwan ini merupakan seorang yang bijak dan dia mampu untuk mengingat sesuatu dengan terperinci. Contohnya ialah semasa dia telah mengalahkan semua peserta dalam pertandingan mencari perkataan tersembunyi, dan dia juga telah mencipta suatu alat untuk mengeluarkan jumlah air yang banyak ketika rumah gurunya dimasuki air. Jenis pembelajaran yang kedua ialah pelaziman klasik iaitu psikologi pembelajaran yang menyebabkan organisma teringat sesuatu kerana telah mengalami sesuatu yang berkaitan. Hal ini menyebabkan Rizwan mempunyai perwatakan yang agak berbeza berbanding dengan individu yang lain. Contoh dia seperti Rizwan tidak suka bunyi bising, dia juga tidak suka akan warna kuning dan dia juga tidak suka akan dipeluk. Contoh adegan ialah semasa dia pulang dari kelas, dia melihat satu upacara yang melibatkan orang ramai yang berpakaian kuning terang dan memainkan alat muzik yang begitu kuat. Hal ini menyebabkan Rizwan tidak dapat mengawal emosi dan dirinya sendiri. Rizwan sentiasa berpegang dengan kata-kata ibunya yang masih hidup dari kecil sehingga besar. Antaranya ialah hanya terdapat dua jenis manusia dalam dunia iaitu manusia baik dan manusia yang jahat. Dan jenis pembelajaran yang terakhir ialah pelaziman operan iaitu belajar dari akibat sesuatu keadaan. Contoh adegan ialah semasa Mandira memarahi Rizwan kerana menganggap Rizwan itu merupakan punca kepada kematian anaknya Samir dan Mandira telah menjerit dan menghalau Rizwan pergi darinya. Hal ini menyebabkan Rizwan bertindak balas dari segi emosi dan dia bertindak untuk lari dari rumah yang ditinggalnya bersama dengan Mandira. Rizwan telah berazam untuk berjumpa dengan Presiden Amerika Syarikat demi untuk menyatakan bahawa dia bukanlah pegandas disebabkan faktor agamanya seperti yang dikatakan oleh masyarakat sebelum ini. Dalam slide pertama ini, saya akan terangkan maksud motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merujuk kepada desakan yang berpunca dalam diri yang didorong oleh rasa ingin mencapai kepuasan diri dan bertanggungjawab untuk mencapai matlamat yang digariskan. Sebagai contoh, motivasi intrinsik telah wujud dalam diri Rizwan Khan kerana beliau telah mempunyai perasaan untuk bercinta dan memikat seorang wanita yang beragama Buddha di Washington. Hal ini telah menyebabkan
motivasi intrinsik dalam diri Rizwan Khan telah menyebabkan beliau melakukan pelbagai cara dalam memikat hati Mandira. Jelaslah bahawa motivasi intrinsik yang terdapat dalam diri Rizwan Khan telah mendorong beliau untuk melakukan pelbagai cara dalam memikat Mandira sehingga berjaya. Dalam slide kedua ini iaitu motivasi eksentrik. Motivasi ini yang berpunca dari luar dan tujuan dicapai dengan adanya ganjaran atau insentif seperti markah, penghargaan, ujian, wang dan sebagainya. Motivasi eksentrik yang wujud dalam diri Rizwan Khan kerana telah didesak oleh isterinya untuk berjumpa dengan Presiden Amerika untuk menyatakan beliau bukanlah seorang pengganas. Melalui desakan itu telah mewujudkan motivasi eksentrik dalam diri Rizwan Khan yang telah berusaha untuk berjumpa dengan Presiden Amerika. Sebagai contoh, motivasi eksentrik yang kuat dalam diri Rizwan Khan telah menyebabkan Rizwan Khan berjaya menemui Presiden Amerika di kediaman gubernur.